الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله وعلى آله وصحبه سبحانك إنك أنت وتب علينا إنك أنت وهداية نصوح لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ولهم الملائكة المقربة وافتح علينا وعدك وعلمنا أسرار رحمتك يا رب اشرح لنا صدرنا ولا شيخ سمعت لنا نفعنا الدارين. Maka hendaklah kita tilik kepada segala kelakuan diri kita, kerana ia terlebih hampir kepada kita. Ini ini cara nazar. Dia katanya maka hendaklah kita tilik kepada kelakuan diri kita. Kenapa tilik kepada diri kita ni? Untuk nak tahu, untuk nak jadikan dalil pada i'tikad kita. Kenapa disuruhkan kita tilik kepada diri kita? Kerana ia kelakuan diri kita. Kerana ia kelakuan diri kita terlebih hampir kepada kita. Terlebih hampir kepada kita, ini perkara yang paling dekat dengan kita. Maka adalah pada diri kita itu terkadang maka adalah pada diri kita itu terkandung atas pendengar dan pelihat dan berkata. Jadi ada pada diri kita ini ada sifat pendengar, ada sifat pelihat, dan berkata, ada sifat kalam, dan panjang ada, dan lebar pun ada pada diri kita, dan pendek. Ada panjang, lebar, pendek pada diri kita. Tengok gigi lebih pendek daripada tangan. Macam masalah anggota kita tu lah, yang panjang pun ada, yang pendek pun ada kan. Yang lebar pun ada, yang tebal pun ada. Dan redha dan marah itu kelakuan badan kita, kelakuan kita. Dan putih dan merah, ada putih, ada merah. Tengok darah merah, gigi putih. Dan putih dan merah kulit, dan hitam, macam-macam. Dan ilmu dan jahil itu kelakuan diri kita. Dan iman dan kufur, iman pada orang mukmin, kufur pada orang kafir. Dan lazat dan pedih, sakit pedih, dan lainnya daripada segala arat yang berdiri pada kita. Sebab kita ni, diri kita ni dikatakan jirim. Maka yang menopani pada diri kita ni ialah arat kesemua. Daripada segala lain-lain lagi, daripada segala arat-arat yang berdiri, yang menopani pada kita ni, pada diri kita. Sebab diri kita ni ialah jirim, jisim, maka jisim tempat tupanan bagi arat. Jirim jisim ni tempat tupanan bagi arat, mausuf bagi arat.
Dikatakan jisim tu ma'rud. Jadi panjang, pendek, putih, hitam, pun semua tu dikatakan arad. Semua yang bilang tadi tu arad ke semua. Dah. Pendengar, pelihat, berkata panjang, lebar, pendek, redha, marah, putih, hitam, semua tu dikatakan arad. Yang menumpan ni pada jirim kita. Apabila kita perhati daripada segala arad-arad yang ada pada diri kita, maka terdapatlah macam mana kita dapat. Maka ingat yang minggu lepasnya, yang lepas dia katanya satu perhentian, satu susunan nazarnya ialah al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Alam-alam ini ialah benda yang berubah. Setiap benda yang berubah adalah yang baru. Jadi kita baru ke qadim, tengok kelakuan badan kita lah. Tengok dia katanya maka sekaliannya itu berubah-ubah. Perkara yang tersebut tadi itu berubah-ubah. Berubah maknanya terima berubah. Berubah-ubah maknanya terima jadi berubah. Tengok, walaupun putih sekalipun, tapi kalau duduk tengah panas, jadi hitam juga. Begitu. Gigi yang putih tu kalau tinggal gosok gigi, lama-lama jadi hitam juga. Jahil alim berubah juga. Awal-awal belum pada belajar tu, masa kecil-kecil dulu tu serba jahil. Tapi apabila besar dia belajar, tahu benda tu, tahu benda ni, jadi alim. Berubah dah tu. Dan keluar daripada adam kepada wujud. Dan sekalian ia katanya, maka apabila kita perhati pada kelakuan kita, maka kita dapat bahawa semuanya ada berubah-berubah. Ada perubahan. Ada perubahan. Dan keluar atau pada berubah. Dan keluar daripada adam kepada wujud. Keluar daripada adam kepada wujud, dan daripada wujud kepada adam. Jadi bergilir ganti. Itu makna kata berubah. Ada jadi tak ada, tak ada jadi ada. Dah. Tengok, awal-awal kita masa kecil-kecil dulu jahil. Kemudian jadi ada ilmu. Habis jahil ada ilmu. Kalau kita katanya dulu, masa kecil-kecil dulu, pandai tahu ke tidak kita cara solat? Tahu ke tidak katanya kena solat 5 kali sehari semalam? Tak tahu. Belajar-belajar, pandai solat. Pandai itu dah berubah daripada tak pandai, tak kepada pandai. Itu daripada adam kepada wujud. Kan? Daripada adam kepada wujud. Tengok dulu kita besar tu tidak ada lagi. Kemudian berubah daripada tak ada besar kepada ada besar. Maknanya kecil tu daripada ada kecil kepada habis kecil jadi besar. Jadi semuanya tak lepas daripada katanya perubahan daripada ada kepada tiada dan daripada tiada kepada ada. Bergilir ganti di antara dua itulah. Bergilir ganti di antara dua itulah. Kita tilik kepada seluruh. Tengok, iman dan kufur ada berubah ke tidak? Ada. Tengok ramai orang kafir masuk Islam. Ramai juga orang mukmin, orang Islam jatuh murtad jadi kafir. Itu menunjuk kata daripada ada kepada tiada, daripada tiada kepada ada. Itulah berubah. Itulah kelakuan kita. Dan demikian itu berubah dan keluar, dan demikian itu berubah-ubah
dan keluar daripada Adam kepada wujud dan daripada wujud kepada Adam tu dalil menunjuk bagi baru. Dalil bagi baru. Itu menunjuk kata baru. Itu menunjuk kata baru. Jadi berubah tu menunjuk kata baru. Inilah yang katanya al-alamu mutaghayyirun. Alam-alam ini berubah. Setiap benda berubah tu ialah benda yang baru. Itulah kata menunjuk katanya baru. Apabila baru, tengok. Apabila kita tengok pada kelakuan kita berubah begitu, berubah begini, itu baru ke semua. Baru ke semua. Maknanya asal daripada tiada. Dia kalau kita kiranya, benda itu daripada tak ada kepada ada kepada tak ada. Sebab kalau ada besar, tak ada kecil, tak ada besar. Ada panjang, dia tak ada pendek, ada pendek, dia tak ada panjang. Tengok rambut kita, kuku kita. Apabila kita tak potong, ada panjang, tak ada pendek. Apabila kita potong, ada pendek, tak ada panjang pula. Jadi dia bergilir ganti di antara dua itu. Itu menunjuk kata berubah. Setiap benda yang berubah adalah baru. Maknanya baru. Apa dia? Ada permulaan bagi wujudnya. Sabit permulaan bagi wujudnya. Apabila baru dan berkandak kepada menjadikan dia. Sebab tak boleh nak ada sendiri. Kuku nak panjang tak boleh. Kuku kuku tak panjang dengan sendiri kuku. Rambut tak boleh nak jadi panjang dengan sendiri rambut. Katalah kita asalnya tiada. Kita asalnya tiada. Ada kita sekarang tak boleh nak ada dengan sendiri. Kalau begitu, mesti kena ada yang menjadi. Itu mana kata berkandak kepada yang menjadi. Maknanya, nak ada benda yang berubah ini, mesti kena ada yang menjadi. Nak ada benda baru, mesti kena ada yang menjadi. Itu makna kata berkandak. Bukan berkandak makna berajat macam tadi, bukanlah. Tadi dia pun dia kata begitu kan. Maknanya kalau begitu dia berkandak kepada yang menjadi. Mana nak sabit dia, nak ada perkara itu tak lain tak bukan kena ada yang menjadi. Itu mana berkandak. Berkandak kepada yang menjadi. Maknanya nak ada dia, nak sabit dia, nak timbul, nak berlaku, nak apa sekalipun mesti kena ada yang melakukan, yang menjadikan. Sebab tak boleh nak ada sendiri. Sebab asal tiada. Asal tu tiada. Tak boleh nak ada dengan sendiri. Kalau begitu, sebab benda ni kita dah maklum nak ada dengan secara sendiri. Boleh ke tidak? Tak boleh. Tak boleh. Mesti kena ada yang lain yang menjadikan dia. Dan yang menjadi itu. Apabila kata berkandak kepada yang menjadi. Pihak yang nak menjadi, yang nak menciptakan tu pula. Tuhan yang amat kuasa lagi wajib wujud. Lagi am ilmunya. Maka kita dapat kita fikir begitu. Yang nak jadikan kita ni tak dapat tidak dia kena kuasa kan. Yang menjadikan diri kita tak dapat tidak dia kena kuasa. Dia kena bersifat dengan amat kuasa. Dia kena amat kuasa. Kalau tak kuasa macam mana dia nak buat? Lagi pulanya wajib wujud. Nak buat mesti kena ada. Sebab benda tiada boleh jadi fa'il ke tidak? Boleh menjadikan benda lain ke tidak? Nak menjadi syaratnya fa'il khaliq tu mesti kena wajib ada. Lagi am ilmunya. Meratai oleh ilmu makna tahu dengan keseluruhan, tahu dengan kesemua perkara. Mestinya begitu. Kalau tak tahu setengah macam mana dia nak jadi? Tengok nak buat manusia
nak buat cara mana. Dengan sebab dia tak tahu, dia nak mengarahkan segala alam ini macam mana kalau tak tahu cara. Dia nak apa dia? Dia nak belakan kita macam mana kalau dia tak tahu kehendak kita, keperluan kita. Kalau kita lapar, dia tak tahu kata kita lapar. Tengok kalau kita nak bela anak. Kalau orang tak pandai bela anak, kesianlah ke anak. Anak lapar, dia tak tahu kata anak lapar. Anak sakit, dia tak tahu kata anak sakit. Susahlah begitu. Nah, kesianlah ke anak. Nah, orang nak bela anak, anak lapar, dia kena tahu kata anak lapar. Anak kencing, dia kena tahu kata anak kencing. Semua dia kena tahu. Maka begitulah. Itu sekadar nak bela anak seorang tu pun kita kena tahu. Maka Allah Ta'ala nak meretahkan sekalian alam, nak menjadikan alam ini mesti kena tahu cara nak buat macam mana. Nak bagi bergerak begitu, nak bagi begini, daripada makanan nak proses jadi tenaga, daripada makanan nak proses jadi darah, jadi apa dia semua. Dia kena tahu. Lagi sempurna kudratnya. Kudrat dia mesti kudrat yang sempurna. Dengan maknanya, kuasa mengadakan segala perkara yang kehendak. Kudrat dia kudrat yang sempurna, dengan mana dia kuasa di atas meluluskan segala kehendaknya. Kecil, besar, susah, payah, dia kuasa kesemuanya. Tak macam kita setengah-setengah tu boleh buat. Kalau tak payah sangat. Kalau benda susah payah, tak pandai juga nak buat. Ini sempurna kudratnya. Sempurna maknanya kesemua boleh diluluskan. Semua kehendak boleh diluluskan. Dan iradatnya atas pada kudratnya, sempurna iradatnya. Dengan mana segala perkara yang dia meniada dan dia mengadakan itu daripada kehendak dia kesemua. Itu mana sempurna iradatnya. Mana kesemua yang dia kehendak. Semua yang dia menjadikan sekarang itu daripada kehendak dia kesemua. Begitu. Itu kita tilik kepada diri kita, tilik kepada kelakuan kita. Pertama kali kita tilik kepada kelakuan diri kita. Selepas tu apabila sudah habis kita fikir tilik kepada kelakuan diri kita, maka jangan sakat itulah, tambah lagi untuk nak bagi kuat yakin kita. Selepas pada kita tilik, kita kaji, kita peranti kepada kelakuan diri kita, kita dah boleh berdalil kata Allah mesti kena ada Tuhan yang wajib, ada yang umum ilmunya. Hingga akhir. Kemudian selepas pada kita fikir tilik kepada kelakuan diri kita, maka tilik pula kepada alam yang di atas. Seperti dalam matan Jahrah Tauhid dia katanya fanzur ila nafsika. Pertama kali tilik kepada diri engkau. Summantakil ilal alamil ulwi. Kemudian berpindah pula kepada alam sebelah atas. Sama di sini. Maka tilik pula kepada alam sebelah yang di atas daripada 7 petala langit dan bulan dan matahari dan bintang. Kita tengok merenung pula pada alam-alam makhluk Allah Ta'ala yang sebelah atas. Apa dia alam yang di atas? 7 petala langit dan bulan dan matahari dan bintang. Cuba kita tengok kepada langit. Cuba kita pandang perhati kepada matahari. Kita perhati kepada bulan bintang. Apa yang kita dapatnya? Setengah besar, setengah kecil. Setengah tu besar, setengah tu kecil. Setengahnya berjalan, setengahnya tetap. Tengok bulan, matahari, setengah-setengah bintang tu berjalan.
setengah-setengah bintang dan juga diri langit tu tetap tak berjalan. Matahari pulaknya perjalanan dia tu sehari 24 jam. Berpusingan diri dia. Begitu. Tengoklah. Setengah tu, setengah daripada alam sebelah atas tu, ada besar, ada kecil, ada besar, ada kecil. Setengah tu berjalan, setengah tu tetap tak berjalan. Seperti kebanyakan bintang. Dan ada baginya pihak yang tertentu. Dan ada baginya, bagi alam yang di atas tu, ada pihak yang tertentu. Tengok pagi-pagi, matahari duduk sebelah mana. Tengah hari, matahari duduk sebelah mana. Petang, matahari sebelah mana. Kalau awal-awal bulan, nak lihat anak bulan, lihat ke sebab pihak mana. Ada pihak. Dan setengahnya bercahaya, dan setengahnya kelam. Ada bercahaya yang mempunyai cahaya, dan setengahnya kelam tidak mempunyai cahaya. Itu yang hasil pada kita perhati. Maka sekalian itu menunjuk, maka sekalian itu, sekalian yang tersebut daripada katanya kecil, ada besar, ada berjalan, ada tetap, ada pihak, ada berpihak, ada bercahaya, ada tidak bercahaya. Ada nur, tak ada nur. Maka sekalian itu menunjukkan baharu. Itu menunjuk kata baharu. Menunjuk kata tengok matahari berpusing-pusing, berjalan-jalan, ada nur. Itu menunjuk kata baharu. Tengok pada bulan pula, awal-awal bulan tu kecil. Apabila tengah bulan tu jadi nampak besar. Tapi bulan tak besar, tak kecil. Tapi kita nampak tu nampak kecil, nampak besar kan. Maka kita katanya semuanya menunjuk kata baru. Tengok bulan, tahu kata bulan tu baru. Tengok matahari, tahulah kata matahari tu baru. Tengok bintang, tahulah kata matahari tu baru. Tengok langit pun, tahulah kata langit tu baru. Tengok awan pun, tahulah kata langit atau awan tu baru. Sekejap putih, sekejap kelam. Sekejap tinggi, sekejap hanyut. Kita katanya tengok di awan. Itu baru. Kenapa kita kata baru? Tengok bulan, tahu kata bulan tu baru. Tengok matahari, tahu kata matahari tu baru. Tahu di mana? Kenapa kita tahu kata dia baru? Kerana berubah-berubah. Sebab ada perubahan. Setiap benda berubah dan tiap-tiap yang baru. Tengok. Jadi maknanya setiap-tiap benda berubah tu ialah baru. Sebab tu kita kata tengok bulan, tahu kata bulan tu baru. Tengok matahari, tahu kata matahari tu baru. Tengok awan, tahu kata awan tu baru. Mana dalil kata dia baru? Ialah berubah dia. Ada perubahan. Ada berlaku berubah pada benda yang tersebut. Itu menunjuk kata baru. Setiap-tiap benda berubah adalah benda baru. Kullu mutaghayyirin hadisun. Kullu mutaghayyirin, setiap-tiap benda yang baru itu, yang berubah itu adalah yang baru. Tak baru macam mana tengok kita katanya cerah pagi ni, baru saat ni ya. Tak sampai 10 jam lagi kan. Ada permulaan. Naik matahari pada pagi ni pun ada permulaan. Tengok boleh cerita jam berapa tadi matahari mulai naik isyraq. Baru belum pada tu tak ada naik lagi. Tak ada naik lagi. Tak ada. Asal tak ada jadi ada baru. Tu sebab tu jadi kata baru. Sebab berubah tu baru. Berubah daripada asal tak naik kepada naik.
Tengok, maka jadi baru, ada permulaan. Sebab tu kita boleh tunjuk masa matahari mulai naik jam berapa. Ada tempat permulaan. Belum pada tu tak naik lagi. Tu mana kata didului oleh tiada. Benda baru, benda didului oleh tiada. Tengok, besar kita ni, besar badan kita didului oleh tiada besar. Mana? Kecil. Masa kecil tak ada besar kan? Maka apabila lama kelamaan dibela oleh ibu bapa, dimakan, diminum, makan minum, jadi besar. Jadi mana belum pada nak jadi besar, tidak ada besar. Berubah jadi besar, mana belum pada nak berubah jadi besar, mana tak ada lagi dah besar tu. Sebab itulah katanya, benda berubah tu ialah benda yang baru. Maka apabila begitu, katanya benda berubah tu benda yang baru, maka kaedah kitanya, dan tiap-tiap yang baru itu berkandak kepada yang menjadikan. Dan tiap-tiap yang baru itu, benda yang baru ada baru sabit. Benda yang baru, mana ada dia tu baru, tak dapat tidak kena ada yang menjadi. Naik matahari, belum pada ni dia naik ke belum? Ke tidak? Tak naik. Kalau gitu naik matahari mesti kena ada Tuhan yang menaikkan matahari. Bumi ini semalam gelap, baru cerah pagi ni saja. Semalam gelap, baru jadi cerah tak berapa jam baru. Maka mesti kena ada yang mencerahkan akan bumi ini. Kita katanya kalau sekarang, kalau kat petani sekarang kemarau, baru kemarau. Belum pada ni musim banjir, musim hujan. Maka kemarau bila? Baru sebulan dua. Baru kemarau sebulan. Maknanya belum pada ni tak ada kemarau. Maka nak jadi kemarau tu mesti ada yang mengkemaraukan. Begitu yang menjadi. Nak ada, kena ada yang mengadakan. Nak sakit, dulu kita katanya kita sehat. Ketika sehat tak ada sakit. Ketika kita sehat tak ada sakit. Tetapi sekarang jatuh sakit. Baru jadi sakit 2-3 hari lepas. Baru jatuh sakit. Baru jatuh sakit 2-3 hari lepas. Kalau begitu maknanya belum pada ni ada sakit ke tidak? Jawabnya tidak ada. Kalau begitu mesti kena ada yang mesakitkan, yang membagi sakit. Tengok kat tangan kita tadi belum pada ni tak ada luka. Tidak ada luka. Tidak ada lukaan pada tangan kita. Tiba-tiba pagi tadi tak salah kena pisau, luka. Luka. Maka luka tu maknanya belum pada ni tidak ada lukaan. Apabila kena pisau, jadi ada luka. Maka tak dapat tidak, mesti kena ada yang melukakan. Katalah. Belum pada kita bangkit daripada pagi-pagi lepas pada solat subuh tu, ada lapar. Sebab belum makan apa-apa lagi. Ada lapar. Ada lapar. Apabila lapar, kita pun makan. Apabila kita makan, habis lapar, ada kenyang. Ketika lapar, ada lapar, tak ada kenyang. Tak ada, tak ada kenyang. Apabila kita makan, kenyang tu asalnya tak ada, belum makan. Apabila kita makan, ada kenyang. Jadi kenyang. Maka jadi kenyang tu tak dapat tidak, mesti kena ada yang mengenyangkan. Katalah. Maka kenyang kita baru ke tidak? Barulah. Barulah. Mulai dimakan tadi. Begitu. Maka mesti kena ada yang mengenyangkan. Asalnya, banyak hari hujan tak turun. Dah banyak hari hujan tak turun. Tiba-tiba pagi ni turun. Belum pada ni tak turun hujan.
Jadi ada turun. Mesti kena ada yang menurunkan hujan. Itulah makna katanya. Dan tiap-tiap yang baru itu berkehendak kepada yang menjadi. Itu maknanya gitu. Kalau kita nak bilang satu-satu, jenah sebutlah. Nah. Panjang rambut. Awal-awal kita cukur rambutnya, tak ada panjang. Biar lama-lama banyak hari, ada sebulan, nampak dah panjang. Mesti kena ada yang memanjangkan rambut itu. Katalah. Tak habis nak bilang lah. Banyak. Habis itu. Jadi tak dapat tidak kena ada yang menjadi. Maka yang menjadi itu mesti kena kuasa, mesti kena alim, mesti kena sifat, bersifat dengan sifat kesempurnaan. Habis pula. Sudah kita tengok kepada buat perhatian, tilikkan kepada alam yang sebelah atas. Yang ketiga pula. Sudah kita perhati kepada alam sebelah atas. Kemudian tilik kepada alam yang di bawah. Alam yang di bawah. Bawah pada langit. Mana alam sebelah bawah. Jadi katanya bukan bawah pada kita. Bawah sebelah bawah langit. Daripada apa dia alam sebelah bawah? Daripada awak, angin dan awan. Awan tu masuk sebelah bawah. Bukan masuk sebelah atas. Awan tu sebelah bawah. Dan bumi dan barang yang terkandung padanya pada bumi, benda yang terisi di dalam bumi. Apa dia? Benda yang terkandung pada benda yang ada pada muka bumi. Benda yang ada pada bumi ini daripada laut. Laut tu maknanya tempat perhimpunan air. Laut-laut tu tempat perhimpunan air. Tak mesti masin, tak mesti laut masin lah. Kalau kolam taksik pun dikatakan laut juga di sini. Kalau taksik air tawar pun dikatakan laut juga. Mana tempat perhimpunan air yang banyak tu dikatakan laut. Tak mesti, maksud di sini tak mesti kata laut tu laut masin tu lah. Dan ma'adin dan ma'adin seperti biji emas, biji perak, biji besi dan sebagainya. Biji-biji yang tersimpan di dalam tanah, dalam bumi. Dan kayu dan batu. Itu benda alam sebelah bawah. Dan bagai-bagai binatang. Macam-macam binatang ada. Dan bagai-bagai binatang. Lepas tu, dan lainnya. Dan lainnya. Dan lainnya. Lain daripada yang tersebut. Banyak lagi. Maka sekalian itu menunjukkan baru. Itu menunjuk kata dia baru. Tengok angin. Awak sekali kuat, sekali tak kuat. Sekali jadi ribut. Sekali daripada utara, sekali daripada apa dia macam-macam. Angin daripada empat pihak tu boleh jadi. Daripada barat, daripada mana. Mulai puputan dia. Awan, tengok. Ada kalanya banyak, ada kalanya kurang sehingga nampak langit biru. Ada kalanya putih, ada kalanya kelam. Bumi pun ada berubah. Tengok ketika tak ada hujan, kering kat bumi. Apabila ada hujan, ada basah pada bumi dan sebagainya. Ada tinggi, ada rendah pada bumi. Macam-macamlah perubahan. Setiap benda berubah, yang ialah baru.
Setiap-tiap benda yang berubah tu, baru kita terdapat bahawa benda yang alam sufli, alam sebelah bawah ni, benda yang mempunyai berubah ke semua. Setiap-tiap yang berubah adalah baru. Setiap yang baru mesti kena ada yang menjadi. Begitu. Tapi dia ringkaslah sini. Kata sekaliannya menunjukkan baru dan berkehendak kepada yang menjadi. Semuanya menunjuk katanya baru sebab ada berubah. Lagi pulanya kalau baru mesti kena ada yang menjadi. Begitu. Jadi maknanya di sini dia datangkan dengan 3 jenis alam. Dengan 3 jenis alam. Tapi kalau kiranya 2 saja. Tapi dia masuk yang pertama dia tilik kepada 3. Yang pertama tilik kepada diri kita, yakni kelakuan diri kita. Yang keduanya tengok pada alam sebelah atas. Yang keduanya tengok kepada alam sebelah bawah. Tetapi kalau kira pun diri kita pun masuk dalam alam yang di bawah. Jadi alam tu alam sufli, alam ulwi. Alam sufli mana alam sebelah bawah. Alam ulwi ialah alam sebelah atas. Jadi maknanya yang kita katanya mana dalil yang menunjuk kata ada Allah, alam ini. Alam ke semua alam. Alam ini alam ulwi, alam sebelah atas, alam sufli, alam sebelah bawah, ulwi, ain lam waw ya. Alam ulwi, ain lam waw ya, ulwi. Alam sufli, sin fa lam ya. Maka mana-mana alam sekalipun kalau kita perhati, kita buat perhatian, maka boleh menunjuk di atas ada Allah. Boleh menunjuk di atas kuasa Allah dan lain-lain lagi. Boleh menunjuk di atas keesaan Allah dan lain-lain lagi. Kerana, jadi maknanya kenapa boleh katanya alam-alam tu menunjuk di atas ada Allah dan kuasa Allah dan lain-lain lagi. Kerana makna alam itu alamat. Kerana makna asal alam itu alamat. Makna asal tu alam-alam alamat. Bukan alam-alam ambil pada ilmu, bukan. Nampak alam, setengah orang salah baca alim. Bukan alim, alam. Alam ini ambil daripada alamat. Bukan ambil daripada ilmu. Kalau orang alim tu, itu ambil daripada ilmu. Alima ya'lamu. Ini kalau tilik pada orang belajar ilmu sarah. Alima ya'lamu. Dah. Ilman maknanya tahu. Itu kalau alim, orang alim ambil pada ilmu. Ubah jadi alim. Yang kita tahu dimaklumkan. Itu ambil daripada ilmu. Yang kata makna tahu tu. Ini alam ambil pada alamah. Bukan alimah. Alamah. Tanda. Buat tanda. Contohnya, kalau di kubur, kita buat tanda. Buat tanda kata, sini, perkuburan bapa kita. Kita buat tanda. Tulis nama dan sebagainya. Itu buat alamat, buat tandaan. Senang untuk nak menziarahkan, kita buat alamat. Itu mana alamat, mana buat alamat. Maka alam-alam ini diambil daripada asalnya alamat. Bukan alam ambil daripada ilmu, bukan. Ilmu mana tahu. Alamat mana tanda. Kerana alam itu alamat.
Kerana makna alam itu alamat. Makna asal dia. Makna asal pada luar. Jadi maknanya, kenapa boleh panggil langit, bumi, kayu, batu, itu langit, bumi, kayu, batu dan segala manusia, binatang semua. Kerana apa? Panggil alam. Kenapa panggil alam? Sebab dia jadi alamat. Sebab dia jadi tanda. Tanda tu dalil lah. Sebab dia jadi tandaan. Sebab dia jadi alamat. Sebab dia jadi dalil. Alamat yang menunjuk. Tanda yang menunjukkan atas keadaan Allah yang menjadikan dia. Jadi tanda kata Allah menjadikan dia. Alam-alam tu tanda. Bumi alam ke tidak? Ya, bumi alam. Alam-alam tu apa dah? Tanda kata ada Allah. Tanda kata ada Tuhan yang menjadi. Tuhan yang menjadi itu yang kuasa. Tuhan yang menjadi itu qadim. Hingga seterusnya. Langit-langit tu apa dia? Alam. Apa alam? Tanda kata ada Tuhan yang menjadikan dia. Hingga seterusnya. Tu maknanya. Kerana makna alam-alam tu alamat yang menunjukkan akan keadaan Allah Ta'ala yang menjadikan dia. Gitu. Sebab kalau dah faham di makna dia pun dah cukup. Pokok ni apa dia? Alam. Apa dia? Tanda kata ada Tuhan menjadikan dia. Panggilan kata alam tu, cara letak nama pun dah tahu dah. Cara panggilan tu pun dah tahu dah. Itu alam, ini alam. Maka alam itu dua bagai. Yang pertama a'yan, yang kedua a'rad. Ini bahagian lain. Yang katanya alam tu ada dua tadi, apa dia? Always sufli, tiba kepada tempat dia. Tempat letak dia, tempat letakkan dia. Sebelah atas, sebelah bawah. Itu tiba tilik kepada tempat letakkan dia. Kalau Tuhan letak di atas, panggil alam ulwi lah. Kalau Tuhan letak kat bawah, panggil alam sufli lah. Sini, semata-mata alam tu ada dua bagai. Tak tilik kepada tempat letaknya, tak tilik kepada masanya, tak tilik kepada diri alam, betul-betul diri alam terbahagi kepada dua. Maka alam itu, jadi alam semata-mata alam, tak tilik kepada tempat dan sebagainya. Betul-betul alam semata-mata alam. Dua bagai. Yang pertama a'yan, yang kedua a'rad. Tapi kata dua bagai macam ni seperti kata setengah ulama. Seperti kata setengah ulama, kata ada dua lah. A'yan tu kita panggil jirim jisim. Kita panggil jirim. Kita panggil jisim. A'rad tu yang kita panggil a'rad tu lah. Habis. Habis. Bermula alam dengan sekalian suku-sukunya, itu baru yakni adanya itu didului oleh tiada. Kerana alam itu ada kalanya a'yan, yakni jirim, yang berdiri ia dengan zatnya. Dan ada kalanya a'rad, yakni yang berdiri ia kepada a'yan, yakni a'rad itu berkandak kepada a'yan. Tiada boleh ia asing dirinya, maka a'yan itu barang yang ada baginya diri. Barang yang ada baginya berdiri dengan zatnya. Nampaknya kita kena akhir di situ dulu.
kita akhir pada kata bermula alam dengan sekalian suku-sukunya itu baru. Kita akhir di situ. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin.